Ilmu ini yang Rumi, saya beli yang Rumi. Ilmu itu cahaya yang dapat menerangi kegelapan kejahilan. Setiap cahaya dapat menunjuk jalan supaya terlepas daripada buta kejahilan dan kesesatan. Si jahil akan mengharungi kepekatan kegelapan sepanjang masa. Kita kalau bawa kereta, lampu tak hidup, malam tu masalah. Masalah, sangat bermasalah. Baik jangan bawa. Bukan biar lambat selamat, biar tak bawa malam tu tak apa. Jangan buat kerja. Masuk gaung ke apa, na'udzubillah min zalik. Lampu tak ada. Alah, lampu jalan kan ada. Lampu jalan memang ada. Kadang kereta awak tu dah lah warna hitam. Tak ada lampu. Kereta putih pun tak nampak lagi kan kereta kalau hitam. Tak? Orang tak nampak kereta awak pun boleh aksiden juga. Bahaya. Ilmu adalah kemuncak gunung yang tinggi yang melindungi orang yang berlindung di sebaliknya dan menjadi penyelamat di kala kesusahan dan kesempitan. Ilmu ibarat gunung, penyelamat. Selamat daripada apa, macam-macam lah, banjir dan sebagainya. Jadi ilmu tu kalau kita dalam keadaan susah, sempit, apa ilmu yang berguna? Doa-doa ataupun usaha ikhtiar. Contoh ilmu dalam kesusahan, kesempitan, doa supaya dibukakan kesusahan, diluaskan kesempitan. Doa tarik rezeki, doa tarik duit. Ada Ustaz? Ada. Apa Ustaz cakap tak cakap dia dulu? Orang tak tanya. Ada Ustaz tarik duit. Doa tarik duit. Bukan apa nama ni, jampi tarik duit. Bukan. Doa tarik duit. Kalau nak tu link dekat apa nama YouTube ada. Dah meninggal dah apa nama ulama'nya. Baru je dalam bulan lepas Haji Rizki Az-Zulkarnain. Saya pun baru jumpa dia punya apa nama ni, babnya tu. Dia banyak channel dia tu banyak doa-doa. Salah satunya doa tarik duit, memang tajuknya memang macam tu. Amalannya apa? Tulis satu ayat Al-Quran ni tanpa baris selepas sembahyang Jumaat. Tak kira lah di masjid atau di rumah, dalam keadaan berwuduk menghadap kiblat, tulis dalam sebuah kertas kosong. Lepas tulis ayat tersebut, masukkan dalam dompet ke dalam beg apa. Dia tak ada nama Allah, dia cuma ayat Quran, dan tak ada nama Allah, tak ada nama Nabi Muhammad. Ayat Quran, jangan letak baris. Jangan bercakap ketika menulis. Dan jangan guna besi, guna pensil lah. Pensil pun jangan mechanical, pensil kayu tu. Tulis, masukkan. Apa ya Ustaz? Tak, saya baru buat. Saya baru buat, belum tahu. Tengoklah dulu macam mana. Kan? Tapi dah namanya amalan daripada ulama. Tak? Dia amal. Apa yang Ustaz? Tengok sendiri. Tanya Fakhruddin, nanti dia tahu ni. Nanti masing-masing balik jumpa Fakhruddin. Tengok link dia tu kan. Itu dalam kitab semua tu. Daripada kitab dan daripada guru yang dia belajar. Almarhum Ustaz Rizki, Indonesia, Betawi, orang Betawi. Betawi ni bahasa macam Melayu Johor juga. Saya suka gula-gula belakang dia macam tu. Baik. Jadi dalam kesusahan, kesempitan, begitu juga ilmu apa nama ni, untuk usahalah cari rezeki, tak? Iklan kerja kosong ke, kerajaan ke, swasta ke, kan? Ilmu juga tak tahu, tak dapat cari kerja. Nak cari kerja, tapi tak ada ilmu nak cari kerja, ataupun ilmu yang melayakkan jawatan tersebut. Jawatan ni memerlukan ijazah, tak ada. SPM ada tak? STPM tak ada juga. SPM lah. SPM dia gaji macam tu, gaji SPM lah, kan? Ilmu juga. Itu bukan akademik Ustaz. Akademik pun ilmu juga, fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Baik. Bila manusia dilamun kelupaan, dengan ilmu dia dapat menyelamatkan dirinya daripada azab di akhirat. Dikala roh sedang keluar daripada rongga tulang dada, dengan ilmu manusia mengharapkan untuk selamat daripada azab api neraka. Ya Allah. Itu masa hidup kat dunia. Yang tadi. Yang sekarang ni
Jika dilamun kelupaan, lupa, maka ilmu tu yang menyelamatkan, yang mengingatkan. Kemudian ketika roh keluar, nazak, ilmu juga yang tolong. Tatkala tu apa yang perlu dibuat. Kalau orang apa nama ni tak tahu, kalau ziarah orang sakit ataupun orang nazak, apa nak buat? Biasa orang buat apa? Telefon semara. Ni dah nazak, ni sibuk telefon, dah habis dah nyawa. Mula-mula dia kalau ada ramai adik-beradik ke apa tu, bagi-bagilah tugas. Kau call ni abang nak tolong talkinkan. Bukan talkin kat kubur tu, talkin la ilaha illallah. Yang paling bagus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak dapat baca, dah nazak sangat, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tak dapat juga baca la ilaha illallah, semua ikut. Tak dapat juga baca Allah pun dah tak dapat. Benda tu Ustaz, itu sebutan nama Allah dalam bahasa, bukan bahasa Arab, sama ada Suryani, Kipti ataupun apa, salah satu bahasa Nabi-Nabi tu. Nama Allah dalam bahasa, bukan bahasa Arab, Kipti atau Suryani atau satu lagi, alif ha pedas, alif ha mati di atas itu dalam kita Aqidatun Najin. Ustaz lupa. Semak balik. Ustaz ni lupa je, itulah banyak sangat komitmen. Bini satu dah banyak lupa. Baik. Jadi itu ilmu ketika kalau orang nazak, itu yang paling penting. Dia tu dah nak pindah alam. Bantu dia. Tatkala tu dugaannya kuat, syaitan menyerupai orang yang disayangi, ibu dan bapa. Suruh syaitan nak ngajak supaya kufur. Masa tu tolong dia. Sibuk telefon ni. Yang ni pakcik dah nak nazak. Habis orang tu dah nak, bukan nazak lagi, dah pergi dah. Tanpa ditolong, dibantu. Baik, sambung. Pasal apa macam tu? Pasal saudara mara ni pun satu juga. Orang tu sakit, kita sibuk menguruskan. Dah sampai nazak. Kemudian kita nguruskan untuk jenazah apa semua. Bila saudara mara yang datang baru tahu apa semua, kau kenapa tak beritahu masa sakit? Alah, kita busy nak tolong. Mana yang lebih utama, nak bantu yang sakit ni ke nak sibuk nak beritahu orang semua? Ya tak? Jadi kena faham lah, marahnya tu lain macam lah. Kalau dia datang tu tak mati, orang kita jadi mati, dia macam tu pula. Seolah-olahnya lah. Geram juga kadang. Baik, jadi bagi-bagi tugas. Baik, sambung. Melalui ilmu lah para ulama dapat memberi syafaat kepada orang yang menderhaka, yang sedang menuju ke lapisan neraka yang paling buruk akibatnya. Ini di alam akhirat, ulama pun beri syafaat. Nabi memberi syafaat, ulama pun bagi syafaat. Sesiapa yang menuntut ilmu bererti ia menuntut semua perkara yang dituntut baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Sesiapa yang dapat menguasai ilmu, ia adalah orang yang dapat menguasai semua perkara yang dituntut. Ya Allah. Ilmu, semua dengan ilmu. Ilmu pula dengan berkitab. Berkitab. Kenapa? Sebab masing-masing mendakwa dia berilmu. Itu yang payahnya. Ilmu yang sebenar tu nak tahu macam mana. Tak lain tak bukan kitab. Kenapa? Apa hujah ustaz? Kenapa mesti berkitab? Ilmu tu kat dada, bukan kat kitab ustaz. Kalau berhujah tu ada aja. Dia punya hujah tu kan. Banyak kali saya dah sebut, mana-mana kuliah yang saya pergi saya sebut banyak kali. Kita tak jumpa Rasulullah, tak jumpa sahabat, tak jumpa tabi'in, tak jumpa tabi'ut tabi'in belajar direct. Jadi nak tahu ajaran Rasulullah, ajaran Islam yang sebenar, tak lain tak bukan kitab. Kenapa? Sebab para ulama mendokumentasikan kitab, ilmu mereka dalam bentuk kitab. Kita bacalah kitab. Dia orang kan kitab Arab. Ya, memang kitab Arab. Kalau awak boleh terus belajar kitab Arab, silakan. Macam saya belum boleh lagi. Jadi saya belajar kitab Melayu dulu. Kitab Arab yang diterjemah,
ataupun kitab Melayu yang diambil sumbernya sedikit daripada kitab-kitab Arab. Kemudian nanti dah belajar bahasa Arab, baru naik peringkat belajar kitab-kitab Arab. Kemudian dah naik lagi satu peringkat, belajar tafsir, belajar syarah hadis. Barulah betul cara mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Bukan makna mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis tu buka ayat Al-Quran, baca, tak faham, tengok terjemah, faham sendiri. Bukan mengkaji hadis tu buka kitab hadis bahasa Arab, tak pandai, ambil yang terjemah hadis, baca terjemah hadis, faham sendiri. Itu bukan jalan mengkaji Al-Quran dan hadis. Itu jalan untuk menyeleweng makna sebenar Al-Quran dan hadis. Sebab ingat, kita Ahlus Sunnah Jamaah, sumber ilmu kita Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Ijma' ulama' ni, tengah pula jarinya. Inilah. Ijma' ulama' ni maknanya ayat Al-Quran yang difaham, yang ditafsir oleh para ulama', hadis yang disyarahkan oleh para ulama'. Bunyinya pendek aja, ijma' ulama'. Tapi kalau tak ikut, boleh jadi sesat. Sesatnya tu boleh membawa kepada tauhidnya salah. Bila tauhidnya salah, terkeluar dari Ahlus Sunnah. Bila terkeluar dari Ahlus Sunnah, bukan Islam. Dia kata bukan Islam, boleh jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Maknanya terlalu penting ijma' ulama' ni. Bukannya nak ikut boleh, tak ikut pun boleh. Tak. Bukan. Bukan tahap kita nak memahami Al-Quran dan hadis sendiri. Bukan. Baik. Sedarlah wahai orang yang berakal, ilmu itu adalah pangkat yang tertinggi. Ya Allah. Apabila engkau mencapainya, biarlah pangkat-pangkat lain itu hilang. Orang macam tu letak jawatan semua, Ustaz? Tidaklah, nak cerita kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Andainya engkau tidak dapat memiliki dunia, keindahan dan nikmatnya, pejamkanlah kedua matamu, kerana ilmu itu adalah sebaik-baik kurniaan. Nikmat juga. Ilmu tu nikmat. Pasal apa? Kita tahu, orang tak tahu. Jadi kita tahu siapa yang tak tahu. Tengok orang ni tahu ni, awak punya amalan ni, sembahyang awak macam ni. Tahu ni tahap ilmu awak ni. Tak payah cakap pun tak apa. Tu kadang ada tempat-tempat dia ada tempat barulah, Maghrib pun dia suruh saya jadi imam, Isyak pun suruh saya jadi imam. Pasal apa? Dia takut saya tahu apa kesalahan ketika jadi imam. Penat juga saya. Maghrib imam kan kuliah beliau bukan maghrib isyak je. Dia lepas isyak tu azan sekejap, sambung lagi Ustaz dalam setengah jam. Sambung, lepas tu isyak dia jadi imam pula. Kering tekak ni. Kadang baca surah tu dah macam menangis, padahal bukan menangis ni, tekak ni. Jadi ada tempat-tempat yang macam tu, dia takut macam tu lah. Saya pun taklah cakap macam tu. Maknanya dalam majlis ilmu saya sampaikan lah nanti. Yang kena tu dia diam aja. Nanti kita betulkan sendiri. Yang melenting nanti tahu awak lah orangnya ni yang Ustaz sebut ni. Kan. Jadi malunya tu dikongsi, diam-diam aja, jangan sampai tahu. Baik. Ada sekali tu saya terangkan dalam sembahyang berjemaah lah, adab-adab ataupun yang afdal dalam sembahyang berjemaah. Contohnya imam berpindah rukun. Imamnya rukuk, Allahu Akbar. Bila makmum nak mula bergerak, setelah imamnya Allahu Akbar, habis bar tu, jangan ngomong wis bar. Barulah makmumnya Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Barulah makmumnya bergerak. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri. Barulah makmumnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau makmum yang masbuk, barulah bangun Allahu Akbar.
Maka realiti banyak yang sama ada berbarengan. Biasa berbarengan lah. Berbarengan ni apa? Serentak. Imamnya Allahu Akbar, sama. Sama. Taklah ustaz dia lambat sikit, ayalah lambat sikit. Allahu Akbar, dia dah gerak dah. Sami Allahu liman hamid. Dah gerak dah. Sujud lagi lah. Allah, kan panjang kan? Oh lama nak nunggu. Allah. Cuma dia imamnya letak kepala, dia pun letak kepala. Kalau daripada rakaat 1 dan rakaat 3 nak naik rakaat seterusnya, itu pun sama lagi panjang. Allah, imamnya pula duduk istirahah. Daripada sujud tu Allahu Akbar baru diri, lagi lama. Itu dia dah siap-siap. Imamnya Allah, dia dah duduk dulu. Tunggu relax dulu. Duduk istirahatnya panjang sikit lah. Allahu Akbar baru bangun tu kan. Apa hukum solat makmum tu sah? Sah tu sah. Malah makmum kalau melebihi imam 1 atau 2 rukun pun masih sah lagi. Ya ustaz, iya, tapi janganlah diamalkan pula. Tak ada orang kata ni ilmu ni jangan kita belajar je, mesti amal. Ilmu banyak-banyak tak diamal. Tak semua ilmu wajib diamal. Ni ilmu ni ilmu juga. Apa ilmunya? Makmum mengawali ataupun melebihi imam sebanyak 1 atau 2 rukun, sah. Takkan nak diamalkan. Viral jadinya ni. Siapa suruh Ustaz Aidil? Lagilah Ustaz Aidil yang kena. Kalau imam masih ni dia dah mendahului imam, sah sembahyangnya, tapi bukan yang afdal. Malah ada ancaman. Ancaman taklah sampai haram. Siapa yang berbarengan ni berserentak dengan imam pun ada kecaman, ada ancaman. Tapi ancaman taklah sampai haram. Sah sembahyangnya, cuma tak dapatlah yang afdal. Rugilah kita ni. Dah orang lain tak pergi bersembahyang berjemaah dekat surau, tengok TV, lepak dekat warung dan sebagainya, bersukan ke apa ke macam-macam lah. Kita ni mengorbankan masa, korbankan nafsu, pergi sembahyang berjemaah di surau, tapi tiba-tiba kita buat perkara berbarengan dengan imam, serentak dengan imam. Rugilah kita, tak dapat 25 ataupun 27 pahala tu. Jadi kita tahanlah diri kita. Susah nak tahan tu, bukan senang. Dah biasa macam ni, dah biasa nak suruh Allahu Akbar baru gerak. Allah Sami Allahu liman hamidah baru gerak. Allahu Akbar. Itu nak buat tu bukan senang. Kalau dapat buat memang bagus. Tak? Jadi saya cakap dekat tempat tu lah, kuliah tu, ni isyak nanti saya nak tengok tak adalah saya jadi imam depan, tak nampak tak apa. Tuan-tuan ikutlah, tak ikut tak apa. Saya pun tak nampak, tak? Ubah muka, tak? Ustaz nak tengok, Ustaz tak adalah. Saya kat depan mana nampak. Saya cuma menyampaikan. Baik. Jadi ilmu tu penting, paling utama. Andainya engkau tidak dapat memiliki dunia, keindahan dan kenikmatnya, pejamkanlah kedua matamu, kerana ilmu itu adalah sebaik-baik kurniaan. Ilmu nikmat. Kita tahu yang betul dan yang salah. Bukanlah maknanya kita nak tahu ni orang ni betul ni, ni salah, ni bukan itu tujuan dia. Bukan itu tujuan dia. Kalau kita jumpa orang yang salah, kita sampaikan. Itu tugas kita pula, kewajipan kita sampaikan. Saudara minta maaf ya, saya nak beritahu ni, awak gini sembahyang awak masa sujud tadi saya terperasan. Saya bukan nak cek, saya terperasan masa sujud tadi perut jari awak tu tak kena, terkengkeng macam tu. Ada ketika saya tengok terkelepet ke belakang macam tu. Itu tak sah. Ini saya sampaikan aja lah, saya pun tak marah awak. Oh ya ke? Ya Allah, saya tak tahu, terima kasih lah. Alhamdulillah. Ada orang macam tu, alhamdulillah kalau ada. Bagus. Menerima teguran dengan hati yang sangat terbuka, seluas-luasnya. Alhamdulillah kalau ada. Syukur.
Biasanya sama ada diam ataupun melenting. Kena keluar macam saya pula yang negur, tengok muda, wah baru setahun jagung nak tegur orang, wah lagilah. Keluar bahasa semua tu, ya tak? Baik, sambung. Jadi tujuan kita untuk sampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Tak diterima, ya tak apalah. Bukan tak apalah, maknanya kita pun dah tak boleh buat apa. Baik, sambung. Apabila orang yang berilmu menjadi mulia kerananya, maka ilmu fiqah lah yang terlebih mulia, yakni kerana ilmu fiqah menerangkan hukum-hukum dan syariat-syariat. Ilmu fikih, berapa banyak bauan yang berhamburan baunya tetapi tidak sama dengan bauan minyak kasturi. Berapa banyak burung yang berterbangan tetapi tidak sama dengan burung helang. Demikian juga ilmu tidak sama dengan ilmu fiqah. Tingkatan ilmu pun berlainan. Ilmu yang paling tinggi, paling mulia, ilmu tauhid. Kenapa? Dia berkaitan, bersangkutan dengan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malah banyak dalam kitab-kitab fikih disebutkan, dan kitab tauhid, ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan ibadat. Tanpa tauhid yang betul, ibadat tak sah. Buktinya syarat syarat sah sembahyang Islam yang pertama. Makna Islam tu bukannya mengaku orang Islam saja, akidahnya betul. Bukanlah maknanya kita kena semak orang lain. Tidak, semak diri kita dulu. Kita pastikan akidah kita betul. Macam mana nak pastikan, Ustaz? Sama tak dengan kitab? Macam mana nak tahu sama dengan kitab ke tidak? Duduk kuliah kitab ataupun nak baca kitab. Baru dah nampak, samalah, alhamdulillah. Tak samalah, betulkan. Macam nak betulkan? Dalam hati, dia kerja hati. Tauhid tu kerja hati, amalan hati. Antaranya perkara tauhid yang biasanya kebanyakan yang orang tak dapat bezakan. Perbezaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah dan juga dengan Qadariyah atau Mu'tazilah tentang kuasa Allah dan kuasa makhluk. Ahlu Sunnah kata pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah makhluk ada pilihan sendiri, ada kuasa sendiri. Hakikat sebenar Allah yang tentukan kehendak setiap makhluk tu, yang nak buat jahat atau nak buat baik, Allah yang tentukan. Dan dia bergerak buat baik atau buat jahat pun Allah yang gerakkan. Itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jabariyah pula beza dia sikit je. Jabariyah ni dia kata bahawasanya kita ni, makhluk ni macam debu yang berterbangan, ditiup ke mana-mana sahaja. Maknanya kita ni Allah yang gerakkan dan Allah yang tentukan kita nak buat baik ataupun jahat. Sama tak dengan Ahlussunnah? Sama, dari segi tu sama. Habis tu kenapa Jabariyah ni sesat? Dia sesat kerana dia kata bila dah semua perkara Allah Ta'ala yang gerakkan, Allah yang tentukan baik atau buruk, satu orang tu nak buat baik ataupun nak buat buruk. Bila buat jahat tak berdosa, tak dihukum had. Bila berzina tak berdosa, tak dihukum had. Itu maksud dia. Dia nak menafikan hukum syariat. Dia nak menafikan hukum jinayat dan sebagainya. Itu tujuan dia. Bila dia menafikan zahir syariat, hukum-hukum syariat, tak kala tu berbezalah Jabariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kata segala perkara Allah Ta'ala dah tentukan dan Allah yang gerakkan. Tetapi kita wajib berusaha zahir syariat. Nak duit kena kerja. Nak isteri cantik kena murad. Bukan kena murad, kena doa lah. Murad. Murad cantik dapat cantik, tapi yang akhlaknya baik, yang solehah belum tentu. Doa. Kemudian risik, bukan cari tepi jalan. Bukan cari tepi jalan, tidak merisik. Ya tak? Kemudian kalau nak ilmu pun kena berusaha. Ilmu agama yang wajib fardu ain pun wajib berusaha. Ilmu fardu kifayah, ilmu akademik pun wajib berusaha. Baik. Kemudian beza pula dengan Qadariyah atau Mu'tazilah.
Fahaman Qadariyah atau Mu'tazilah kata bahawasanya makhluk ni ada kuasa sendiri. Sebahagian Mu'tazilah kata amalan perbuatan yang tak sengaja, contohnya degupan jantung dan kelipan mata, itu Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Tapi perbuatan yang sengaja itu kita sendiri yang buat. Itu Mu'tazilah. Jadi sesat Mu'tazilah sebab dia mengatakan ada perkara yang Allah Ta'ala tak nak dan Allah Ta'ala tak gerakkan, dia jadi sendiri. Makna makhluk sendiri yang nak dan makhluk sendiri yang gerak. Tujuan Mu'tazilah ni baik. Tujuan ni apa? Supaya tak nak mengatakan Allah Ta'ala ada menentukan yang buruk-buruk, ada menggerakkan makhluk buat perkara yang buruk-buruk. Tujuan dia murni, suci, tetapi tanpa panduan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia jadi sesat. Dia jadi sesat. Sebab dia kata ada perkara yang bukan Allah Ta'ala nak dan ada perkara yang Allah tak gerakkan, dia jadi juga, dia gerak juga, iaitu perbuatan makhluk yang sengaja. Tak? Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berfahaman segala perkara yang ini selain Allah Ta'ala itu adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Ta'ala. Makhluk dan segala perbuatan makhluk itu adalah makhluk bagi Allah Ta'ala, ciptaan Allah juga, milik Allah Ta'ala. Macam mana boleh Mu'tazilah kata ini tak ada kena-mena dengan Allah Ta'ala, ni dia buat sendiri. Awak ni bezanya sikit saja. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang zahir hakikat dan hakikat tauhid dan zahir syariat. Jabariyah pegang hakikat tauhid semata-mata, buang zahir syariat. Qadariyah atau Mu'tazilah kata ataupun dia berpegang kepada zahir syariat semata-mata, membuang hakikat tauhid. Kita tengah-tengah, zahir syariat dan hakikat tauhid, dua-dua kita pegang. Baik, sambung. Itu tingkatan ilmu. Kemudian bawah tauhid, fikih, kemudian tasawuf, kemudian barulah ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain, termasuklah ilmu akademik. Jadi itulah tingkatan ilmu, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dapat kita, apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.